marilah kita mengambil pengajaran daripada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah adalah titik tolak untuk membawa rahmat Allah kepada seluruh alam. Tujuan kerasulan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan oleh Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat membawa rahmat kepada seluruh alam, bukan sahaja kepada bangsa Arab, bukan sahaja kepada umat yang khusus, umat yang tertentu, seperti kerasulan Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Sebelumnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi dunia akhir zaman yang dikurniakan rahmat ilmu. Dengan sedikit ilmu yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum ditamatkan ajal dunia dengan kiamat, manusia mencapai kemajuan, mencipta dan mereka alat-alat memudahkan perjalanan dan hubungan di antara satu sama lain. Cukup bagi dunia akhir zaman ini seorang Rasul sahaja. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia dalam keadaan jahiliah yang paling mengarut dalam sejarah manusia. Walaupun di sana ada agama-agama kitabi ataupun samawi, adanya negara-negara bertamadun, apatah lagi agama-agama wasani, rekaan dan ciptaan manusia, apatah lagi masyarakat buta huruf seperti di padang pasir Arab. Semuanya dalam keadaan jahiliah. Bukan sahaja orang-orang Arab yang tinggal di padang pasir, manusia yang jakun tinggal di rimba belantara, termasuklah penganut agama samawi juga dalam keadaan jahiliah. Penganut agama Yahudi yang mengaku menjadi pengikut Nabi Musa alaihi salam, membawa kitab Taurat, telah menyeleweng daripada kitab Taurat. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam menjadi ajaran yang sangat zalim dan jahat, sehingga orang-orang Yahudi meletakkan mereka lah bangsa yang paling mulia di dunia. Bangsa yang lain adalah goyim, binatang yang boleh diperlakukan apa sahaja. Bagi menegakkan jahiliah, orang-orang Yahudi yang menyeleweng itu sanggup meminda kitab Taurat, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Agama Kristian pula yang mengaku menjadi pengikut Nabi Isa alaihi salam juga menyeleweng daripada kitab Injil dan menyeleweng daripada Taurat yang diperintah supaya digabungkan dengan Injil. Mereka menyeleweng daripada agama Allah yang benar, termasuk padri-padri yang menganggap dirinya boleh meminda hukum halal dan haram, boleh mengampunkan dosa orang-orang yang berdosa dengan bayaran wang, duit, rasuah untuk memohon keampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Membawa ajaran yang menjadikan manusia seperti malaikat. Padri tidak boleh berkahwin. Berlakunya skandal di kalangan padri-padri sendiri sehingga hari ini. Termasuk di zaman dulu sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padri-padri yang setia kepada agama, pendeta-pendeta yang setia kepada agama Nabi Isa alaihi salam,
Begitulah juga ulama-ulama Yahudi yang setia kepada Taurat disingkir dan dizalimi. Di sana ada dua negara besar yang bertamadun, iaitulah Parsi dan Rom, yang dianggap negara yang maju, tetapi raja-rajanya berlagak menjadi Tuhan. Orang-orang besarnya memperhambakan rakyat. Rakyat diabdikan untuk mengumpulkan kekayaan. Siapa yang kuat, dialah yang paling baik. Itulah undang-undang yang diamalkan. Di negara China dan India, dua negara yang dianggap bertamadun, juga dalam keadaan yang zalim yang sangat dahsyat. Agama Hindu bukan saja menyembah berhala, melakukan perkara-perkara di luar kemanusiaan, membinatangkan manusia, meletakkan manusia lebih hina daripada binatang, mengabdikan diri kepada apa sahaja Tuhan yang dilantik, termasuk binatang-binatang yang tidak berakal, binatang yang hina, yang rendah martabatnya daripada manusia, melakukan upacara yang sangat zalim. Wanita yang kematian suami dibakar bersama dengan suaminya. Berbagai-bagai lagi kezaliman. China juga adalah negara yang bertamadun. Berlaku jahiliah kezaliman yang sama. Pembunuhan, penindasan. Kaum wanita dijadikan barang dagangan. Boleh menjadi pertaruhan judi sekiranya kalah habis duit. Berbagai-bagai salah laku berlaku dalam kehidupan manusia. Apatah lagi masyarakat Arab di padang pasir yang menimbus anak perempuan hidup-hidup, takutkan kefakiran dan kemiskinan. Di saat yang sangat dahsyat inilah Allah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa rahmat, menyelamatkan manusia, mengajak kepada yang baik, meninggal yang jahat, mengajak kepada yang adil, meninggalkan yang zalim, dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadat yang menjadi tonggak kepada kehidupan manusia. Apabila manusia itu mengabdikan diri kepada Allah dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada manusia yang mengatasi undang-undang. Tidak ada manusia yang menyalahgunakan kedudukan, menyalahgunakan harta dan hawa nafsunya. Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikurniakan mukjizat ilmu Al-Quranul Karim yang tidak mampu dicabar oleh manusia. Bukan saja isi kandungannya, hikmah yang terkandung di dalamnya, hukum hakam yang sangat adil, ayat-ayatnya yang tersusun, yang tidak mampu disahut cabaran oleh ahli Arab yang hebat dalam ilmu kesusastraannya. Mukjizat Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang terkandung di dalamnya petunjuk dengan pribadi Nabi yang sangat mulia yang disaksikan oleh penduduk Mekah. Akhlaknya yang mulia, kecerdikannya yang tiada bandingan, ingatan yang kuat, menghafal setiap wahyu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilahirkan dalam keadaan buta huruf di tengah masyarakat yang buta huruf untuk menyatakan Quran adalah daripada Allah, bukannya rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Quran disampaikan kepada penduduk Mekah dengan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, yang sangat baik, yang diakui oleh penduduk Mekah, tiba-tiba ditolak dengan sekeras-kerasnya. Bukan kerana Islam jahat, bukan kerana Islam sesat, bukan kerana Islam tidak baik, bukan kerana Nabi Muhammad SAW seorang yang jahat. Semuanya adalah mulia dan terbaik, tidak mampu dilawan oleh mereka. Sebabnya kerana seluruh dunia dibanjiri oleh kejahatan, sehingga mereka yang mahukan kebenaran selalu takut untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan kisahnya,
Wa qalu inna nattabi'il huda ma kan mutakhassaf min ardina. Awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai' rizqan min ladunna walakin aktsarahum la ya'lamun. Dan mereka itu berkata, sekiranya kami ikut petunjuk yang dibawa oleh wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya Mekah akan dibinasakan oleh musuh yang datang dari seluruh pelosok dunia. Seluruh pelosok dunia yang jahat, yang zalim akan menyerang Mekah. Allah menyatakan, adakah mereka tidak sedar? Kamilah yang menempatkan mereka di bumi Mekah yang kering kontam, yang tidak ada air dan ada tanaman. Kami berikan kepada mereka buah-buahan, rezeki yang datang melimpah ruah, yang datang dari seluruh pelosok. Mereka hidup dalam keadaan aman di Mekah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala secara luar biasa. Bala tentera gajah dibinasakan oleh Allah secara luar biasa. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Mereka menolak ajaran benar, adil dan baik. Petunjuk yang baik, rahmat yang mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, udna lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلى أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Diizinkan kepada orang-orang yang diperangi, sesungguhnya mereka itu telah dizalimi, dan Allah Maha berkuasa untuk memberi pertolongan kepada mereka. Mereka ialah orang-orang yang dihalau keluar dari tanah air mereka Makkahul Mukarramah. Tidak ada kesalahan yang dilakukan, malaikat kerana mereka berkata Rabbuna Allah, Tuhan yang mencipta, yang mengurus kehidupan kita dengan baik dan adil ialah Allah. Itu sahaja ucapannya, menyebabkan mereka telah dizalimi, dibunuh, dihentam habis-habisan. Dan kalau sekiranya Allah tidak menjadikan manusia itu berlawanan di antara satu sama lain, nescaya dibinasakan rumah-rumah ibadat penganut agama Yahudi, gereja-gereja penganut Kristian, sembahyang, dan masjid-masjid yang disebut di dalamnya nama Allah. Dan demi sesungguhnya Allah berjanji menolong sesiapa yang menolong bagi menegakkan agamanya. Sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kuasa memerintah negeri, mereka mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh kepada yang baik, mereka mencegah kemungkaran. Bagi Allah sahaja akibat segala urusan. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah setelah adanya penduduk Madinah yang menerima Islam, menyerah tanah air mereka, harta mereka dan diri mereka untuk ditegakkan Islam. Maka berhijrahlah ke Madinah untuk ditegakkan Islam, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan penganut-penganut Islam di kalangan Muhajirin dan Ansar. Diajak penganut-penganut agama lain yang zalim menzalimi di antara satu sama lain. Selama ini kezaliman berlaku di kalangan penganut berbagai-bagai agama yang sesat, yang sama-sama sesat. Biarkan mereka dalam keadaan sesat. Diajak mereka bersama Islam. Kepada yang tidak mahu menerima Islam tidak dipaksa. Diajak diam sahaja, hidup dalam negara yang melaksanakan syariat Allah. Lihat dahulu syariat Allah yang adil dilaksanakan untuk seluruh manusia dalam kehidupan mereka. Inilah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyempurnakan agama Islam dengan berlakunya hijrah, tegaknya negara, dan tertubuhnya Al-Madinatul Munawwarah,
yang benar-benar melahirkan masyarakat madani, masyarakat yang mengumpulkan manusia daripada berbagai-bagai tamadun, kemajuan ilmu yang ditapis, mana yang baik dan mana yang buruk, dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Islam disempurnakan, diwafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam yang sempurna inilah selepasnya menerima sokongan rakyat-rakyat yang dizalimi sehingga menjatuhkan kuasa besar Parsi dan Rom, masuk ke China, India, Mesir dan lain-lain. Rakyat yang melihat rahmat yang sebenar daripada Islam, yang bukan Islam, menganut agama Islam secara beramai-ramai. Hijrah adalah rahmat, untuk menyatakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melihat setelah manusia yang jauh daripada ajaran Islam berada dalam keadaan yang kelang kabut, dalam keadaan keruntuhan, kerosakan di seluruh dunia, bencana alam, bencana keruntuhan akhlak, kezaliman berlaku di kalangan manusia, puncanya tidak memberi tempat kepada Islam. Adalah menjadi kewajipan kepada umat Islam selamatkan diri mereka dengan Islam dan selamatkan manusia seluruhnya dengan Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil khainina khasima. Sesungguhnya kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kitab Al-Quran supaya engkau hukum perintah di kalangan manusia dengan kebenaran yang dinyatakan oleh Allah, dan janganlah kamu menjadi penolong, pembela dan penyokong kepada orang-orang yang khianat.